Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akil Muhammad Syawal daripada kumpulan Cecinos. So, hari ini kumpulan kami akan bentangkan berkaitan dengan projek belanjawan bagi latar belakang syarikat Cecinos Cookies Sdn Bhd. Cecinos Cookies Sdn Bhd adalah syarikat perindustrian pengguna bersama anak syarikat yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan biskut dan produk lain yang berkaitan. Ibu pejabat berdaftar bagi syarikat ini terletak di Ipoh, Perak. Cecino iaitu dalam bahasa Itali yang memberi maksud pucuk. Syarikat ini adalah merupakan syarikat perkongsian oleh sebuah keluarga. Kegiatan utama syarikat ialah pembuatan dan penjualan biskut. Cecino Cookies adalah salah satu pengeluar biskut terkemuka di Malaysia. Produk syarikat merangkumi pelbagai jenis biskut dan pada tahun 2021, syarikat ingin mengeluarkan biskut baru iaitu biskut butter dan coklat chip. Syarikat ini memiliki sistem pengurusan kualiti yang diperakui oleh ISO. Cecino Cookies memperluaskan produknya di seluruh negara dengan seramai 69 ejen di 40 buah negara. Syarikat ini juga beroperasi sebagai syarikat induk Marine Brothers yang bergerak dalam penjualan dan pengedaran biskut, gula-gula dan barang makanan lain. Cecino Cookies merupakan perusahaan makanan Sdn Bhd yang terlibat dalam pembuatan kesemua produknya daripada kilang yang terletak di Taiping, Perak. Untuk misi dan visi bagi syarikat Cecino Cookies Sdn Bhd ialah misi mereka ialah untuk menghasilkan produk pengguna bergerak pantas yang berkualiti dan visi mereka ialah menjadi peneraju pasaran dalam produk yang bertaraf antarabangsa. Seterusnya, untuk belanjawan induk, kita akan teruskan dengan ahli kumpulan yang lain. Selamat sejahtera, saya Li Yuzhen akan meneruskan pembentangan tentang belanjawan induk. Pertama sekali, belanjawan jualan merupakan asas kepada belanjawan operasi, di mana jualan yang dijangkakan untuk tempoh akan datang adalah penting untuk menyediakan belanjawan ini. Dalam carta telah menunjukkan belanjawan jualan secara bulanan pada tahun 2021. Terdapat dua jenis produk yang akan dijual iaitu biskut coklat dan biskut butter. Cara penjualan bagi setiap produk adalah 24 keping biskut sebotol di mana harga untuk sebotol biskut coklat adalah RM15 dan biskut butter adalah RM12. Harga jualan ini akan kekal bagi setiap bulan. Permintaan pelanggan berubah mengikut beberapa faktor termasuk cita rasa pelanggan, promosi, perayaan dan sebagainya. Selain itu, belanjawan pengeluaran disediakan untuk mengira jumlah unit yang akan dikeluarkan supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan. Polisi inventory yang digunakan oleh syarikat ini adalah kaedah masuk dulu keluar dulu (FIFO). Dengan kaedah ini, syarikat dapat meminimumkan kerugian terhadap kerosakan inventory barang siap di dalam stok. Dalam carta ini telah menunjukkan belanjawan pengeluaran secara bulanan pada tahun 2021. Pengeluaran syarikat pada bulan Januari dicatat tertinggi disebabkan produk baru dikeluarkan dan memerlukan beberapa kali percubaan terhadap mesin. Pengeluaran pada bulan berikutnya pula mengalami turun naik yang perlahan ikut jualan yang dianggarkan. Syarikat Cecino menggunakan 5 bahan mentah utama iaitu butter, tepung, gula, coklat dan coklat chip untuk menghasilkan biskut butter dan biskut coklat. Berikut merupakan graf belanjawan bahan mentah bagi pembelian butter. Inventory bahan mentah bagi butter adalah 30% daripada keperluan penggunaan bulan berikutnya. Polisi inventory yang digunakan adalah FIFO iaitu masuk dulu, keluar dulu. Ia kerana syarikat Cecino Cookies mementingkan kualiti butter tersebut. Harga pembelian bagi 250 gram butter adalah RM6.50. Manakala, kadar penggunaan butter bagi pembuatan biskut coklat adalah 100 gram dan biskut butter adalah 170 gram. Dapat kita lihat bahawa pembelian butter yang tertinggi adalah pada bulan Januari dan bulan berikutnya menunjukkan pembelian butter yang mendatar. Bahan mentah yang berikut ialah tepung gandum.
Bagi inventory akhir bahan mentah ini juga adalah 30% daripada keperluan pengeluaran bulan berikutnya. Kaedah yang digunakan adalah FIFO. Kaedah ini digunakan kerana ruang stor yang terhad. Kadar penggunaan tepung gandum bagi biskut coklat adalah 150 gram, manakala bagi biskut butter adalah 270 gram. Harga pembelian bagi sekilo tepung gandum adalah RM2.40. Bagi graf tepung gandum juga menunjukkan bahawa pembelian tepung gandum pada bulan Januari adalah paling tinggi berbanding bulan berikutnya. Bahan mentah yang ketiga ialah gula. Gula merupakan antara bahan mentah yang terpenting bagi penyediaan biskut bagi syarikat Cecchino Cookies. Harga pembelian bagi 500 gram gula adalah RM2.50. Kadar penggunaan gula bagi penyediaan biskut coklat adalah sebanyak 100 gram, manakala bagi biskut butter adalah 200 gram. Polisi inventory akhir bagi gula adalah 30% daripada jumlah keperluan pengeluaran bulan berikutnya. Bahan mentah ini juga menggunakan kaedah FIFO, iaitu masuk dulu, keluar dulu. Bagi bahan mentah coklat hanya digunakan dalam penghasilan biskut coklat sahaja. Walaupun pembelian coklat hanya digunakan dalam pembuatan biskut coklat sahaja, tapi ia tidak berlaku banyak perubahan dari segi pergerakan kadar pembelian bahan mentah lain-lain yang digunakan bagi menghasilkan kedua-dua biskut. Polisi inventory akhir juga adalah 30% daripada kadar keperluan bulan berikutnya. Harga bagi 1 kilo coklat adalah RM12 dan kadar penggunaan yang digunakan untuk menghasilkan seunit coklat adalah 130 gram. Kaedah masuk dulu keluar dulu digunakan untuk menjaga kualiti bahan mentah yang sedia ada kerana ia merupakan bahan mentah yang basah dan mudah rosak. Bagi bahan mentah terakhir ialah coklat chip. Coklat chip juga digunakan dalam penyediaan biskut coklat sahaja. Kaedah yang digunakan juga adalah masuk dulu keluar dulu. Inventory akhir adalah sama seperti bahan mentah yang lain, iaitu 30% daripada keperluan pengeluaran bulan berikutnya. Harga pembelian bagi 1 kilo coklat chip adalah RM2.50. Kadar penggunaan yang digunakan bagi menghasilkan biskut coklat adalah 1 kilo. Pada bulan Februari dan Mac, ia menunjukkan pembelian coklat berada dalam keadaan yang sama dan kemudian berlaku penurunan yang drastik pada bulan April. Ia mungkin atas faktor lebihan pembelian coklat chip pada bulan sebelumnya. Sekarang ni kita akan masuk kepada belanjawan buruh langsung. Belanjawan buruh langsung menunjukkan jumlah keperluan jam buruh langsung bagi setiap unit produk. Bagi seunit biskut coklat, keperluan jam buruh langsung adalah sekitar 45 minit, manakala seunit biskut butter pula adalah 30 minit. Kadar upah sejam bagi kedua-dua jenis biskut adalah RM3 bagi sejam buruh langsung. Berdasarkan bacat yang kita dapat lihat di sini, kita dapati bahawa jam buruh langsung pada bulan Januari adalah yang paling tinggi berbanding bulan-bulan yang lain. Ini jelas menunjukkan terdapat kaitannya antara jam buruh langsung dengan bacat pada belian bahan mentah, di mana kesemua kadar belian menunjukkan ianya berada pada kadar yang tinggi pada bulan Januari. Kenyataan ini dapat disokong kerana setiap bulan bahan mentah yang dibeli akan diproses menghasilkan pengeluaran. Lebih banyak bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan unit pengeluaran, ini akan menyebabkan peningkatan juga pada jumlah jam buruh langsung. Seterusnya kita akan masuk kepada belanjawan overhead perkilangan. Belanjawan overhead perkilangan menunjukkan kos-kos yang terlibat secara tak langsung. Kos overhead berubah diagihkan berdasarkan jumlah jam buruh langsung. Manakala kos-kos bagi belanjawan kos overhead tetap ini adalah tetap bagi setiap bulan. Berdasarkan bacat yang kita dapat lihat ini, kita dapat simpulkan bahawa overhead tetap tidak berlaku sebarang perubahan daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Namun, sebaliknya bagi kos overhead berubah yang sentiasa berubah bagi setiap bulan bergantung kepada jumlah jam buruh langsung. Ini justru kita dapat lihat bahawa jumlah overhead perkilangan adalah yang paling tinggi pada bulan Januari seperti apa yang kita dapat kaitkan pada bacat sebelum ini, itu jumlah jam buruh langsung.
Pergerakan pada bulan berikutnya adalah sama dengan baca jumlah jam berlangsung. Okey, seterusnya bagi belanjawan, jualan dan pentadbiran, saya akan paskan kepada ahli grup yang seterusnya. Salam sejahtera, saya Liu Chai Sian akan meneruskan pembentangan belanjawan induk yang terakhir iaitu belanjawan jualan dan pentadbiran. Belanjawan jualan dan pentadbiran digunakan untuk merangka perbelanjaan bagi aktiviti-aktiviti bukan perkilangan. Ia mengasingkan kos tetap dan kos rubah yang bertetapan dengan penilaian prestasi. Kita boleh lihat dari carta di sebelah kiri ini, jumlah belanja berubah adalah hampir 3.5 kali banyak daripada jumlah belanja tetap setiap bulan. Ini bermakna, belanja tetap tidak akan mempengaruhi banyak dalam pengiraan keuntungan syarikat. Seterusnya, bahagian belanjawan kewangan. Belanjawan tunai merupakan satu perancangan berangkai yang menunjukkan penerimaan dan pembayaran tunai yang dijangka serta baki tunai di sepanjang tempoh. Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan kewangan tunai, mengenal pasti lebihan atau kekurangan tunai bagi setiap tempoh. Polisi minimum tunai Shishino Cookies ialah 50,000. Dari belanjawan tunai ini, kita dapat lihat baki tunai akhir dikekalkan pada tahap yang minimum iaitu 50,000. Sekiranya berlaku kekurangan baki tunai, Shishino Cookies akan mempunyai kemudahan pinjaman jangka pendek bagi memastikan polisi ini ditetapi. Seterusnya, kami akan melihat lebihan atau kurangan tunai dalam bentuk graf bagi setiap tempoh dengan lebih jelas. Belanjawan tunai bermula dengan baki awal tunai, tambah semua anggaran penerimaan, tolak semua anggaran perbelanjaan untuk mencari lebihan atau kurangan tunai. Dalam carta tersebut, kita dapat lihat lebihan tunai ditingkat secara beransur-ansur selain kurangan tunai pada bulan Februari. Ini menunjukkan prestasi Shishino Cookies adalah semakin baik. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya, Sinjai. Seterusnya, carta di atas menunjukkan belanjawan kos barang dijual secara bulanan pada tahun 2021 bagi Shishino Cookies. Kos barang dijual termasuklah kos langsung, kos langsung dan overhead perkilangan untuk menghasilkan produk. Formula kos barang dijual adalah unit jualan taraf dengan kos seunit bagi produk biskut coklat dan biskut butter. Jumlah kos barang dijual bagi biskut coklat pada bulan Januari hingga Disember adalah sebanyak 3.179.943. Manakala jumlah kos barang dijual bagi biskut butter pada bulan Januari hingga Disember adalah sebanyak 2.392.920. Jumlah keseluruhan kos barang dijual adalah sebanyak 5.572.863. Seterusnya adalah belanjawan penyata pendapatan pada tahun 2021 bagi Shishino Cookies. Penyata pendapatan menunjukkan untung kasar sebanyak 1.906 juta 137. Shishino Cookies mendapat untung operasi sebanyak 469.299 pada tahun 2021 setelah tolak dengan belanja operasi sebanyak 1.384 juta 940 dan belanja faedah sebanyak 51.898. Berikut adalah belanjawan penyata kedudukan kewangan bagi Shishino Cookies. Shishino Cookies mempunyai jumlah aset sebanyak 1.883 juta 193 dengan nilai campuran aset bukan semasa sebanyak 1.026 juta 500 dan aset semasa 856.693. Dan seterusnya, jumlah library bagi Shishino Cookies adalah sebanyak 743.193. Equity modal dan pendapatan tertahan adalah sebanyak 670.700 dan 469.299.
Seterusnya, bagi anggaran jualan bagi Cecino Cookie pada tahun 2022 dan 2023, Cecino Cookie telah menganggarkan peningkatan sebanyak 10% bagi tahun 2022 dan 20% pada tahun 2023. Hal ini kerana Cecino Cookies menjangkakan bahawa produk mereka akan semakin dikenali oleh orang ramai setelah beberapa tahun mereka beroperasi. Jumlah unit jualan pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebanyak 609,950 dan 731,940. Peningkatan unit jualan ini menyebabkan peningkatan kos barang dijual dan juga belanja jualan kerana kedua-dua ini dipengaruhi oleh unit jualan. Carta seterusnya menunjukkan anggaran untung bersih pada tahun 2022 dan 2023 bagi Cecino Cookies. Carta garis di atas menunjukkan pergerakan untung bersih operasi akibat daripada peningkatan unit jualan. Kita dapat lihat bahawa keuntungan syarikat setiap tahun meningkat sebanyak 81,191 dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan meningkat sebanyak 175,665 dari tahun 2022 ke tahun 2023. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan tentang analisis nisbah. Nisbah semasa bagi syarikat ini adalah 5.32 kali, manakala nisbah cepat pula adalah 4.08 kali. Kedua-dua nisbah kecairan ini telah menunjukkan kali yang tinggi di mana bermaksud keupayaan syarikat untuk membayar liabiliti jangka pendek adalah tinggi. Bagi nisbah pengurusan aset pula, nisbah pusing ganti inventory syarikat ini adalah 37.45 kali. Hal ini menunjukkan syarikat tidak memegang inventory dengan lama. Nisbah kutipan pulata syarikat adalah selama 14 hari. Hal ini menunjukkan masa syarikat untuk mengutip semula hutang adalah lama dan ini boleh menyebabkan syarikat kekurangan tunai untuk digunakan. Nisbah pusing ganti jumlah aset syarikat adalah 3.97 kali, manakala nisbah pusing ganti aset tetap syarikat adalah 7.29 kali. Hal ini menunjukkan bahawa setiap RM1 yang dilaburkan dalam aset atau aset tetap telah menjanankan jualan yang positif. Seterusnya, nisbah pengurusan hutang. Nisbah jumlah hutang Cecino Cookies ialah 39.46%. Ini bermaksud syarikat perlu menggunakan 39.46% jumlah aset untuk membayari hutang kepada pemiutang untuk mencana keuntungan. Seterusnya, nisbah keberuntungan. Margin operasi syarikat ialah 6.97% yang bermaksud setiap RM100 jualan bersih dapat mencana pendapatan operasi iaitu pendapatan sebelum faedah dan cukai sebanyak RM6.97. Manakala, margin untung bersih yang mengambil kira faedah dan cukai ialah 6.27% yang bermaksud setiap RM100 jualan bersih, untung bersih yang diperolehi ialah RM6.27. Seterusnya, bilangan atas aset. Bilangan atas aset digunakan untuk mengukur sama ada syarikat menggunakan aset secara berkesan untuk mencana keuntungan. Bilangan atas aset syarikat ialah 24.92% yang bermaksud setiap RM100 aset yang digunakan untuk pelaburan dapat memberi bilangan kepada syarikat sebanyak RM24.92. Seterusnya, bilangan atas ekuiti. Bilangan atas ekuiti syarikat ialah 41.17% yang bermaksud setiap RM100 ekuiti dapat mencana pendapatan bersih sebanyak RM41.17. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya Zinjar. Melalui kajian belanjawan projek ini, kita mendapati bahawa Cecino Cookies membuat belanjawan syarikat secara bulanan. Dengan penggunaan belanjawan, syarikat
boleh membuat rancangan dan kawalan menambah baikkan prestasi syarikat agar mampu mencapai objektif dan makna syarikat. Penggunaan belanjawan untuk ini juga memudahkan syarikat mengagihkan sumber-sumber seterusnya mengelakkan sebarang risiko yang menjejaskan kedudukan kewangan syarikat yang stabil. Sebenarnya, pengalaman belanjawan adalah penting dalam sesebuah syarikat disebabkan pengurus mampu membuat keputusan dan menilaikan prestasi setiap jabatan dengan merujuk kepada belanjawan yang disediakan. Di samping itu, belanjawan membantu koordinasi antara aktiviti-aktiviti dan komunikasi pengurus atasan dengan pekerja. Selain itu, tindakan kawalan boleh dilakukan dengan membandingkan prestasi yang dibelanjawankan dengan prestasi yang sebenar. Dengan melalui proses belanjawan, syarikat dapat mengenal pasti kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam syarikatnya. Langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi jabatan dapat diambil segera sekiranya mendapati prestasi syarikat tersebut merosot. Akhirnya, penyediaan belanjawan dalam sesebuah syarikat adalah penting dan tidak harus diabaikan supaya kawalan dan penilaian dapat dilakukan selaras dengan maklumat syarikat. Sekian, terima kasih.